panggilkan di sini Saudara Zamri Vinod untuk memberi pandangan beliau melibatkan isu yang sama. Mereka ini menuduh beliau ini. Saya akan panggil Saudara Zamri Vinod. Zamri. Bro. Okey. Teruskan share tuan. Tolong share lagi. Okey. Tag Kita screen. nak bagi IO. Kita punya aktivis nak masuk untuk nak ambil keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini tengah panas tentang pelbagai cerita dekat Malaysia dan sebagainya, pelbagai isu sensitif dan sebagainya. Kita apabila kita menjawab isu berkaitan dengan tuduhan mereka terhadap Kaabah dan sebagainya, mereka tuduh kita pula yang menghina dan sebagainya. Bagaimana pula dengan individu-individu sebegini yang kononnya menuduh kata dalam Kaabah ada Sivalingam, termasuk juga individu yang kita report hari ini, rakan-rakan telah buat report dan sebagainya, yang membuat komen dan sebagainya tentang JAKIM. Tuan-tuan, JAKIM tidak ada kena mengena dengan mereka. Sama ada JAKIM nak bagi lesen ke tak bagi lesen ke, ini bukan urusan mereka. Dan JAKIM tidak masuk campur di dalam urusan nak bagi kebenaran ke ataupun tidak bagi kebenaran ke. Tetapi mereka tetap boleh meniaga walaupun dengan logo JAKIM halal ataupun tanpa logo halal. Mereka mula masuk campur dalam urusan agama kita. Mereka mula masuk campur dalam urusan berkaitan dengan JAKIM. Mereka mula masuk campur dalam urusan dalam Kaabah ada apa dan sebagainya. Dan apabila kita jawab semua perkara ini, mereka kata kita pula yang nak mencetuskan masalah dan sebagainya. Saya nak pihak PDRM dan sebagainya tangkap orang-orang sebegini, termasuk Joseph, termasuk Cikgu Chandra, termasuk orang-orang yang mengatakan kononnya dalam Kaabah ada lingam, kononnya orang yang mempertikaikan JAKIM dan sebagainya, membuat tuduhan fitnah dan sebagainya. Apa yang dia tengah buat, tuan-tuan? Dia tengah buat supaya rakyat especially di kalangan orang Hindu, apa yang Joseph tengah buat ini, dia tengah buat supaya rakyat dan masyarakat membenci JAKIM. JAKIM ini adalah satu badan di peringkat pusat yang berkaitan dengan hal ehwal orang-orang Islam. Sama ada makanan itu halal ke tidak halal ke dan sebagainya, ia ada kaitan dengan orang Islam. Kita tidak masuk campur dalam urusan orang lain. Sekarang ni apa hak mereka pula untuk nak masuk campur dalam isu JAKIM dan sebagainya? Bayangkan kalau kita buat perkara begini. Bayangkan kalau kita yang buat video, kita buat serangan kepada agensi-agensi mereka. Apakah mereka boleh diam? Mereka akan buat pelbagai raya. Kalau ada orang buat, dia akan bising. Tetapi untuk hal-hal begini, raya akan zip mulut dia, diam 1000 bahasa. So hari ini kita nak bagi tahu dekat tuan-tuan semua, kita kalau mereka berhenti untuk masuk campur dalam urusan agama kita, kita pun tidak ada sebab untuk nak cerita pasal agama mereka dan sebagainya. Orang-orang yang nak mempertikaikan JAKIM, orang-orang yang kononnya nak bagi tahu dalam Kaabah ada apa, orang-orang yang kononnya nak bagi tahu tentang ajaran kita dan sebagainya, ini tak ada kena mengena dengan mereka dan sebagainya. Sepatutnya perkara ini dihentikan. Oleh itu saya nak jemput semua rakyat Malaysia yang ada dekat sini, kita perlu halang mereka dapat campur tangan. Jika mereka halang, kita pun tidak ada sebab untuk nak cerita pasal itu ataupun nak memberi penjelasan kepada tuduhan-tuduhan mereka ini, insya-Allah. Dan bukan setakat itu saja, kita juga seru kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam, apabila isu yang mereka tuduh ke atas Bro Zamri Vinod, ratusan report masuk. Sedangkan isu ini isu yang dah lama. Betul. Isu 2 tahun sudah. 2 tahun yang sudah. Isu ini adalah isu 2 Dan tahun dibangkitkan sudah. semula. Dan dibangkitkan semula isu ini, dimainkan semula isu ini, dan mereka ambil isu ini. Dan walaupun untuk makluman semua, walaupun Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan telah mengeluarkan perintah bahawa kes ini tidak ada apa, saya boleh share juga, nanti saya akan share dalam saya punya TikTok dan sebagainya, video itu di mana keputusan mahkamah dah bagi tahu tidak ada unsur hinaan dan sebagainya, tidak ada sebarang kes. Jadi walaupun begitu, mereka masih lagi memainkan isu ini. Sebab waktu dulu ketika mereka membuat laporan polis, saya menerima 1200 report, saya telah bagi statement, saya telah bagi semua bukti-bukti termasuk buku apa yang ada tulis di dalam itu, dan saya bagi tahu. Dan disebabkan itu tidak ada, mereka telah mendesak IG, mereka telah mendesak IGP, malah tidak ada sebarang, tidak ada section untuk nak ambil tindakan kerana kita cakap perkara yang benar dan kita hanya menjawab kepada tuduhan-tuduhan yang mereka telah lakukan. Namun hari ini mereka bangkitkan semula isu ini, mereka sedang menipu semua rakyat-rakyat yang ada ini, termasuk raya. Kita semalam Ustaz, kita dah buat live
Dan kita dah minta raya, kalau dia betul-betul satu orang ahli parlimen yang bermaruah, kita minta dia ulang apa yang dia dah cakap dekat parlimen, kita minta dia ulang di luar parlimen. Tapi dia pandai, dia pergi dekat luar parlimen, dia tak cakap apa yang dia cakap dalam parlimen, dia auta orang dekat luar. Dia bagi tahu Zamri Winod bagi penjelasan. Kalau kau cakap Zamri Winod bagi penjelasan, dan pasal apa kau nak marah? Kau sendiri cakap nama dia penjelasan. Maksud dia kita menjelaskan tuduhan orang. So pasal apa kau nak kata benda itu tak betul dan sebagainya? Tetapi ketika engkau duduk di dalam parlimen tempoh hari, engkau cakap Zamri Winod telah menghina. Saya nak bagi tahu balik dekat Raya. Kalau you betul-betul gentleman lah, you kan lawyer Raya, you pergi balik, you ulang, you kata Zamri Winod telah menghina. You tengok, you dapat surat LOD kata ada, saya akan bagi you kau-kau dekat mahkamah nanti. Kerana engkau telah memberikan salah tafsiran dan engkau mislead orang yang public dan sebagainya. Sekian Ustaz. Okey, baik okey. Sebab itu saya bagi tahu bahawa kalau melibatkan isu yang dituduh kepada Zamri Winod melibatkan menghina agama Hindu, ratusan report yang dibuat. Tetapi dan kes-kes itu adalah kes yang dah lama. Betul. Kes yang dah diselesaikan di mahkamah, dan mahkamah pun telah mengarahkan dua NGO Hindu ini membayar 20,000 kepada Zamri Winod. Dan Tetapi tak bayar. Tak bayar. Sampai hari ini tak bayar Tak lagi. bayar. Mereka buat kerja yang tidak bermaruah, dah kalah tak mau bayar, lepas tu lagi duk bising banyak. Dah tak mau bayar. Dan sebelum raya ini nak membawa isu ini ke dalam Dewan Yang Mulia ini, dan beliau dengan jelas berada di dalam Dewan dan menuduh bahawa Zamri Winod ini telah menghina agama Hindu di dalam Dewan. Dan beliau ungkitkan telah ada 200-300 report. Sebab apa tidak ambil tindakan? Dan beliau memberi tekanan kepada Menteri Perpaduan. Yes. Dan beliau memberi tekanan kepada PDRM untuk segera mengambil tindakan isu ini. Dan beliau lupakah? Beliau tak tahukah bahawa isu ini telah diselesaikan? Isu yang sama melibatkan isu Lingam ini. Lingam juga, betul. Isu yang sama. Dan sekarang ini isu 2 tahun lebih, Raya pun kita nak tahu sebab apa dia menuduh di dalam parlimen yang dia ada immunity, dan dia berani tuduh menghina agama Hindu. Dan sebab apa di luar parlimen dia mengatakan Zamri Winod memberi penjelasan. Bukannya kata menghina seperti mana yang disebut di dalam parlimen tempoh hari. Dan kemudian saya juga nak bagi tahu dekat Raya sekarang. Raya, kamu jangan jadi satu orang yang resis. Kamu jangan jadi satu orang yang kononnya kamu nak lepaskan bangsa-bangsa kamu. Lepas tu bila ada orang daripada agama lain, contoh macam saya telah masuk Islam, kau ada vengeance terhadap orang yang masuk Islam, kemudian kau sengaja nak cari masalah. Sedangkan kau tahu yang buat masalah ini adalah orang-orang seperti Cikgu Chandra, orang-orang seperti Prakash dan sebagainya. Kenapa orang-orang seperti Cikgu Chandra dan Prakash ini kau tak mau sebut di dalam parlimen? Kerana engkau nak menutup kesalahan orang bangsa engkau. Engkau tu resis. Orang seperti engkau tak berguna kepada negara. Sebab bawa pandangan yang resis, dia sengaja cari kalau agama lain dia pergi kecoh dan sebagainya, tetapi orang daripada agama dia bila buat kata dalam Kaabah ada lingam Ustaz, dia diam. Dia diam. Joseph Prakash dia telah hentam JAKIM. Bukan urusan dia. Kenapa engkau diam? Hari ini kita bagi tahu, kalau engkau betul-betul nak memperjuangkan demi rakyat Malaysia, kau parti engkau dengan engkau bagi tahu ini parti untuk rakyat Malaysia kan? Dan pasal apa engkau pilih bulu? Pasal apa bila datang dekat bangsa engkau diam, bila datang kepada agama engkau diam, tetapi bila kita memberikan penjelasan kepada tuduhan daripada agama engkau punya orang dan bangsa engkau punya orang, kau cakap kita cari masalah. Siapa cari masalah sebenarnya dalam negara ini? Sekarang pun isu ini tidaklah menjadi isu yang sangat besar dan sebagainya. Engkau Raya, engkau yang bangkitkan semula isu ini tanpa pemahaman, dan kau telah menipu Dewan Yang Mulia dengan bagi tahu kononnya Zamri Winod telah menghina. Kalau engkau betul-betul gentleman, kau cakaplah point apa yang saya menghina. Apa benda yang saya menghina, kau ulang balik. Zamri telah katakan sedemikian. Oh, inilah perkataan yang menghina dan sebagainya. Kau kan lawyer. You should know. Dan you sepatutnya bagi tahu ini perkataan ini sebenarnya you tak ada bagi tahu. Dan you tahu benda yang saya cakap itu adalah benda yang betul, dan kamu tak boleh terima kebenaran dan sebagainya. Dan untuk maklumat Ustaz, kalau mereka tidak menyentuh urusan berkaitan dengan Islam, maka kita tidak ada sebarang reason untuk kita nak sentuh. So saya juga
juga nak beri peringatan kepada semua masyarakat-masyarakat dan juga rakan-rakan India dan juga Hindu yang lain. Bukannya kita yang mulakan cerita pasal linggam ini. Bukan kita yang mulakan semua isu ini. Yang memulakan isu ini adalah daripada kalangan saudara-saudara dan beberapa dan segelintir daripada mereka yang mengatakan kononnya dalam Kaabah ada linggam. Dan apabila kami jawab perkara itu, kamu kata kononnya kami yang menghina dan sebagainya. Yang menghina sebenarnya adalah orang yang kata dalam Kaabah ada linggam. Mereka tu menghina. Sebab mereka cakap tanpa fakta, mereka cakap tanpa bukti. Bukannya mana kitab. Ada tak kitab agama Islam yang bagi tahu? Ada. Quran ada bagi tahu ke Ustaz? Dalam Kaabah ada linggam ke apa? Tak ada. Tetapi apabila saya menjawab tentang Shiva Linggam, saya menjawab tuduhan itu, saya bawakan bukti daripada kitab kamu yang memberikan makna kepada Shiva Linggam tadi. Saya telah share satu daripada maksud tadi. Kalau perkara ini berterusan, saya akan terus menerus share semua maksud-maksud yang ada, termasuk daripada Shiva Purana, termasuk daripada kitab-kitab lain, agar mereka tidak mengatakan kononnya saya menipu terhadap fakta, ataupun mereka tidak mengatakan kononnya saya membawa fakta yang salah dan sebagainya. Kami orang Islam, kami jujur dan juga kami memandang tinggi kepada kebenaran. So apabila datangnya kebenaran, maka kebatilan akan lenyap, insya-Allah. Okey, jalan yang terbaik kita nak bagi tahu, jalan yang terbaik daripada raya ini duk bawa dalam parlimen, duk buat fitnah, duk buat hasutan untuk meragukan dewan. Lebih baik saya rasa raya anjurkan satu dialog, boleh, satu perbincangan, satu dialog ataupun satu debat ataupun satu diskusi, whatever lah. Apa saja tajuk boleh letak, tapi apa saja platform medium ini boleh letak, tapi atas satu tajuk. Adakah Zamri Vinod menghina agama Hindu? Boleh. Saya bersedia untuk ke hadapan. Kita di 11, kalau nak buat di dalam Pulau Pinang, di 5 daerah di Pulau Pinang, insya-Allah kita akan tanggung kos dewan. Bermakna Raya datang sebab dia adalah ahli parlimen Jelutong. Dia datang bawa nyawa dengan badan saja untuk bercakap. Dia tak payah keluar satu sen pun duit. Dia akan di welcome dia. Kita akan layan dia secara VIP. Tapi sebelum itu kita minta beliau bersedia sebagai pengamal undang-undang, dan beliau perlu membaca kitab-kitab agama Hindu, dan beliau perlu bercakap berdasarkan fakta. Bukan beliau menggunakan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen untuk memberi tekanan kepada penguat kuasa untuk mengambil tindakan kepada saudara Zamri Vinod. Betul. Dan kalau kita lihat raya ni Ustaz, apa yang dia buat, dia buat tuduhan-tuduhan ini semua dekat tempat yang mana saya tak boleh nak menjawab di situ. So you datang depan, you tuduh saya depan-depan, saya akan bagi jawapan kepada perkara itu dan biar orang menilai. Bukankah kamu sendiri sebagai ahli parlimen, tempat di parlimen itu adalah tempat untuk kamu berdiskusi dan berdebat untuk mencari satu solution yang terbaik. Saya nak panggil kamu balik. Kamu raya, come on. You jangan baling batu kemudian you nak sorok tangan. You dah buat kecoh, lepas tu you nak lari. If you are really gentleman, kamu jangan jadi macam orang pengecut lah. You dah cakap, sekarang ni kita buka platform. You datang, kemudian you buktikan yang Zamri Vinod telah menghina. Kalau tidak, you jangan cakap pandai-pandai. You cakap dekat luar Zamri Vinod telah mengganggu gugat. Saya ganggu gugat apa? Yang ganggu gugat ini adalah orang daripada kalangan kamu yang mengatakan kononnya dalam Kaabah ada linggam. Apakah bila kita menjawab perkara itu mengganggu gugat? Siapa yang ganggu gugat sekarang? Orang seperti Raya inilah yang sebenarnya mengapi-apikan isu, memutabelitkan fakta dan membodohkan orang dan masyarakat dia sendiri. Orang seperti ini perlu dihapuskan. Raya, you perlu ingat, salah seorang daripada kawan lama engkau dulu telah kena tendang. Kalau engkau terus menerus buat perkara ini, kami akan pastikan engkau pun ditendang daripada kedudukan engkau. Kerana orang seperti engkau yang membawa kerosakan kepada bumi bertuah ini dengan menyalurkan maklumat-maklumat yang palsu, dengan memberi fakta yang palsu kepada kaum engkau, lepas tu kau apikan mereka terhadap fakta yang salah. Mengapa tidak engkau cakap dalam parlimen hari itu? Kenapa engkau tak cakap sebenarnya Zamri hanya menjawab tuduhan yang dibuat oleh orang-orang Hindu yang mengatakan kononnya di dalam Kaabah itu ada linggam? Kenapa engkau tak cakap perkara itu? Kenapa engkau tak cakap tentang Cikgu Chandra? Kenapa engkau cuba tutup semua cerita ini? Kerana engkau nak cuba untuk memadam dan juga menyelamatkan mereka yang daripada kaum dan agama engkau. Kau ni resis.
Dengan perangai resis yang Raya ada ini, dia tidak layak untuk menjadi seorang ahli parlimen di bumi bertuah ini. Betul. Gelanggang kita dah buka, cabaran kita telah berikan, tempat kita telah openkan, cuma kita letakkan hanya tajuk saja. Dan kita bagi Raya ini pilih. Dia boleh bawa mai moderator, dia boleh bawa mai berapa ramai orang untuk nak duduk di sebelah side dia, untuk nak berdebat, berdiskusi, berdialog dengan Zamri Vinod. Tidak ada masalah. Yang penting Hindu Sanggam. ya, dia boleh panggil Hindu Sanggam. Dia boleh panggil siapa saja. Siapa saja. Dia cuma bagi tahu tempat, dia cuma bagi tahu masa, tajuk kita dah bagi. Dewan kita akan sponsor. Kita tidak ada masalah. Janji Raya mau keluar. Dan dia jangan bagi alasan. Ini Zamri Vinod, ini bukan ahli parlimen. Ini Zamri Vinod, ini tidak ada kedudukan. Ini Zamri Vinod, ini bukan ada apa-apa jawatan. Jangan bagi alasan. Jangan bagi Sebab alasan. kalau jadi Zamri Vinod tidak ada apa-apa, kenapa kamu jawab? sebut nama dia di dalam parlimen? Betul. Kenapa kamu sebut nama Zamri Vinod ini di dalam parlimen? Dan kita nak bagi tahu, Zamri Vinod ini adalah individu yang memegang rekod paling ramai orang report atas diri dia. Dan betul di Malaysia ini, betul. Dan saya harap RSN Raya, pengamal undang-undang, pembela kepada mungkin kaum India kononnya, sila keluar, sila tampil, sila pertahankan hujah. Jangan berani dalam parlimen. Bila keluar dalam parlimen, bacol tidak berani, takut, dayus. Jangan bagi alasan, kita tidak mau dengar apa saja alasan. Zamri Vinod bersedia dalam bulan Ramadan boleh, bulan Raya boleh, bila boleh. Raya bagi tahu kita hadir. Tak ada masalah. Sabtu ni pun boleh. Di Jelutong pun boleh. Bagi tahu. Di Jelutong pun boleh. Di Pejabat Raya pun boleh. Bagi tahu saja di mana. Asalkan hampa bagi tahu, hampa tag. Asalkan Raya anak jantan kata singa Jelutong keluar berdebat dengan Zamri Vinod. Isu adakah Zamri Vinod menghina agama Hindu. Kalau tak berani, kamu adalah bacol untuk nak mempertahankan hak kamu. Sebab kamu telah fitnah, kamu telah tuduh. Ini tuduhan jahat yang dibuat ke atas Zamri Vinod. Boleh? Apa panggil Raya, kita buka gelanggang, kita berdialog, berdebat, berdiskusi dengan RSN Raya. Okey? Raya, please be a man. Be a man. Janganlah buat malu kamu punya kaum dan juga kamu punya agama. Kita nak panggil ni bukannya untuk nak pergi bergaduh dan sebagainya. Tidak. Kita nak panggil untuk bincang in a civilized manner, tanpa sebarang prejudis, untuk kita bincang benarkah Zamri Vinod telah menghina. Sebab orang-orang seperti kamu memberikan fakta yang salah, menyebabkan orang lain salah faham dan sebagainya. Ini bukan isu menghina. Kita boleh bincang siapa yang sebenarnya menghina. Sebab kamu lepaskan orang-orang kamu yang telah mengatakan kononnya membuat pelbagai tuduhan terhadap Islam, dan akhirnya kau tipu dan kau buat seolah-olah macam kita yang salah dan sebagainya. Orang-orang seperti engkau ni Raya, tak baguslah, brother. Come on lah. Kita bukannya budak-budak. So bila you nak cakap, you cakap dengan fakta. You jangan auta orang dan you jangan tipu. Paling tidak, kalau tidak pun, you go back dan you bagi tahu dekat luar, ataupun you type dekat email Facebook, you bagi tahu Zamri Vinod telah menghina. I will see you in the court. Yes, kita bukan bercakap tentang agama lain, tetapi kita mempertahankan agama lain yang menghina agama kita. Benar. Kita tidak bercakap tentang agama lain sebab perlu dirujuk balik kenapa Zamri Vinod menjawab isu melibatkan Shiva Lingam. Ini perlu dirujuk balik sebab ada di kalangan masyarakat India, kaum India menuduh, mengatakan bahawa di dalam Kaabah ada dewa Lingam, Shiva Lingam. Ada dewa Shiva Lingam. Ini adalah Muslim menyembah Shiva Lingam. Muslim pergi ke Kaabah menyembah dewa Shiva Lingam di Kaabah. Ini yang dijawab oleh Zamri Vinod. Kenapa Zamri Vinod yang menjawab? Sebab beliau ini asalnya daripada agama Hindu. Beliau lebih maklum, dan sekarang ini beliau menganut Islam dan beliau mempertahankan agama Islam dengan menjawab. Ini bukan kita. Dan kerana itu bidang saya belajar. Ya. Saya belajar memang perbandingan agama. Ya. Saya belajar Mukarraratul Adyan.
Itu bidang saya belajar. Kita belajar tentang agama Hindu, tentang agama Kristian, tentang agama Buddha. Semua ini kita belajar. Dan apabila kita tahu tentang perkara itu, kita menjawab. Rakan-rakan kita yang lain, ustaz dan sebagainya, rakan-rakan yang beragama Islam, yang berbangsa Melayu, mereka tak faham bahasa Tamil. Betul, betul. Jadi saya menjawab perkara itu supaya dia tidak merosakkan akidah umat Islam tempoh hari. Betul. Selepas daripada ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah. Okey, baik. Melibatkan Raya, kita akan tunggu saja. Sekarang kita nak bagi tahu, kita harap PDRM, sekali lagi saya ulang di sini, kita mengharapkan PDRM mengambil tindakan yang tegas dalam isu 3R terhadap Joseph Prakash yang telah mengeluarkan kenyataan resis yang menghina JAKIM, yang menyentuh sensitiviti umat Islam, yang mencetuskan ketidaktenteraman agama dan kaum di dalam kalangan masyarakat Malaysia, sehingga video Joseph Prakash ini yang dikeluarkan pada 19/12/2023 telah mendapat like, mendapat tanda suka 12,000 orang lebih dan dikomen oleh 3,200 orang lebih. Ini satu video yang viral dan kata-kata di komen itu menghentam JAKIM, memberi satu gambaran menghina JAKIM, menghentam JAKIM dengan menuduh JAKIM resis. Berbagai-bagai tuduhan ini telah menjatuhkan reputasi, dan ini maruah telah JAKIM menjatuh itu maruah JAKIM, ini telah menjatuhkan maruah umat Islam. Dan kita berharap apabila video ini sampai ke JAKIM, kita mengharap pengarah JAKIM ini perlu buat laporan polis ke atas Joseph Prakash bagi mempertahankan jabatan ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini mewakili umat Islam dalam negara kita. Kenapa tuduhan resis sebegini dibuat? Sedangkan kita beranggapan, kita memang nak bagi tahu bahawa tuduhan Joseph Prakash ini adalah tuduhan dengan niat untuk memburukkan JAKIM, niat untuk mencetuskan ketidaktenteraman, niat untuk menghina pentadbiran dan sistem JAKIM. Sebab apa? Sebab JAKIM telah keluarkan kenyataan tidak ada isu melibatkan tulisan kek di kedai-kedai yang tulis Merry Christmas pada 1 November 2023. Joseph keluarkan 19 Selepas 12 2023, selepas 38 hari. Sebab itu PDRM, kita di 11 bersama rakan aktivis kita dah ada report yang pertama di Melaka, dah ada report di Pahang, dah ada report di Johor, dah ada report di Kuala Lumpur, dah ada report di Selangor, dah ada report di Perak, dan hari ini report di Kedah. Berapa banyak report lagi hampa mau? Kalau tak mau ambil tindakan, adakah Joseph Prakash ini kebal undang-undang dalam negara? Dia boleh mengkritik, boleh menyentuh, melibatkan isu 3R. Lepas tu dia pula cakap dekat kita. Dia cerita pasal isu-isu ini, dia cerita pasal agama Islam dan sebagainya. Kemudian dia pula nak bagi tahu dekat orang, kamu jangan cerita pasal agama lain. Ya, apa ni? ini Joseph Prakash dia Sedangkan bagi kami tahu. menjawab tuduhan, kamu menjawab apa? Betul. Ini Joseph Prakash dia bagi tahu Zamri Vinod tidak layak untuk bercakap mengenai agama Hindu. Sedangkan Zamri Vinod ini asal daripada agama Hindu dan menjawab tuduhan. Joseph Prakash ini agama apa? Dia kaum India. Dia beragama Kristian. Sebab apa mencampuri agama, urusan agama Islam. JAKIM itu tidak ada kena-mengena dengan agama kamu. Sijil halal itu tidak ada kena-mengena dengan agama kamu. Apa Joseph Prakash tahu melibatkan sijil halal? Ya, tidak ada masalah bagi mereka. Mereka boleh makan ikut. Semua halal itu untuk orang Islam. Ya. Untuk kita nak tentukan apa makanan halal yang kita boleh makan dan apa yang kita tak boleh makan. Yang kamu menyebut dalam urusan kami pasal apa? Dan kemudian kamu nak buat-buat pura-pura macam baik, kononnya kita tak boleh sentuh dan sebagainya. Sedangkan kamu yang mulakan ini dulu. Saya nak bagi tahu dekat semua rakyat Malaysia yang sedang mendengar ini, tuan-tuan. Sebenarnya dekat Malaysia ini bukan kita yang pergi cari masalah dengan mereka. Mereka ini yang datang cari masalah kepada kita. Mereka baling batu, mereka sorok tangan, mereka pura-pura baik dekat luar. Apabila kita mula menjawab, mereka tonjolkan macam kita pula yang jahat dan okey, hampa tulis ramai-ramai, tangkap Joseph. Ya. Dan ni hashtag saya nak tengok di sini sekarang. Saya nak tengok naik di skrin. Ada 1,000 lebih mata memandang. Hampa hashtag tangkap Joseph, saya nak tengok sekarang.
Berapa ramai pada hashtag sekarang, tangkap Joseph, tangkap Joseph. Kita nak tengok, adakah PDRM akan tangkap manusia yang menghina melibatkan elemen 3R kepada seorang anak muda daripada kaum Cina, ditangkap dan dikenakan 6 bulan penjara sebab beliau menyentuh isu melibatkan kalimah Allah yang membangkitkan sentimen kemarahan umat Islam, melibatkan kilang Xinjiang Chang Sedia Berhad yang melibatkan kekemat. Dia ditangkap. Dan sekarang ini Joseph terus menyentuh melibatkan isu sensitiviti umat Islam. Kita nak tengok Melibatkan entiti itu sendiri. iya, ini melibatkan entiti agama, melibatkan satu jabatan yang besar. Adakah beliau akan ditangkap oleh PDRM dan dituduh dengan elemen 3R yang menghina agama, sensitiviti umat Islam? Ini kita nak tengok di Malaysia ini. Adakah beliau kebal ataupun beliau akan diambil oleh PDRM? Apa hashtag tangkap Joseph? Okey. Sang untuk kamu membuktikan benarkah Zamri Vinod telah menghina. Dan kamu merupakan seorang lawyer. Saya bukan lawyer raya. I'm not a lawyer. Tetapi saya berikan penghormatan kepada kamu untuk kamu keluar daripada gua kamu dan menceritakan tentang perkara ini dan kamu buktikan sama ada Zamri telah menghina ataupun tidak. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf kepada semua sebab 1,800 mata memandang sebab video kita lag. Lag. Video lag. Kalau tak lag, saya rasa menghampiri 10,000 mata memandang malam ini. Tapi video kita lag, tengok dia sangkut 1,700, 1,800. Tetapi alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah doakan kita untuk terus bangun mempertahankan agama bangsa dan tanah air ini. Apabila dikritik, apabila dihina, InsyaAllah kita akan jadi antara manusia-manusia yang bersama-sama mempertahankan hak ini. Baik, besok kita akan ke mana? Besok kita akan di Perlis. InsyaAllah kita akan live di Perlis. Esok kita akan live di Perlis. Tunggu apa yang kita nak live esok. Saya bersama dengan Zamri Vinod akan live di Perlis pula. Hari ini di Kedah. Sebelum ini kita live di Pulau Pinang secara maya. Hari ini kita live secara fizikal di Kedah. Besok kita akan live secara fizikal di Perlis. InsyaAllah tunggu kita live. Terima kasih semua, terima kasih. Malam siang. Malam, petang, lepas tarawih lah apalah. Kita akan live malam lah, insyaAllah malam. Sebab siang ni energi tak ada sebab puasa. Agak-agak lah. Okey, malam insyaAllah. Dan malam ni saya akan ulas balik isu ini. Dan malam ni saya kalau Zamri free, kita akan naikkan Zamri, kita akan baca kenyataan akhbar. Kenyataan akhbar melibatkan isu ini. Dan lagi kita akan detailkan sebab sekarang line sangkut-sangkut. Betul. Terima kasih. Yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap itu daripada kelemahan diri kita sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.